bermakna ibadah kita tidak ada lain kerana Allah. Mencintai apa yang Allah cipta, mencintai apa yang Allah bagi, bukan apa yang apa yang kita belum terima. Rezeki yang paling banyak yang kita harap, yang kita tidak harapkan, yang kita ada. Yang kita harap tu tamak aloba namanya. Okey? Kita nak jumpa yang kita harap, bukan yang kita ada. Saya kalau boleh nak bagi tudung yang macam dia pakai tu lah. Pada tudung ada 4 lori dah. Pakai je lah. Kita sayang, kita suka yang orang punya. Kita nampak cantik orang lain. Kita tak nampak cantik diri kita. Kalau orang tu pakai cantik, kita pakai belum tentu cantik. Tapi yang kita impikan, I nak buat passion macam dia lah. Cuba ambil gambar sikit. Doktor baju macam mana? Ambil gambar sikit. Nak buatlah macam doktor punya. Belum tentu cantik. Yang mencintai diri, mencintai apa yang Allah sudah bagi dalam genggam kamu. Dalam genggaman kamu. Bukan yang kamu impikan. Yang kamu impi, siapa nak bagi? Allah bagi. Kita tak tahu dapat ke tak. Betul? Impian yang besar sekali apa? Cepat. Apa impian? Nak masuk syurga, ya Rabbi. Maka mesti latih diri jadi ahli syurga dulu. Ahli syurga itu cantik di luar, cantik di dalam. Betul? Ya Allah. Taatnya setengah mati, syurganya pada suami. Bukan di Al-Falah. Contoh kita tak ikhlas dengan suami, ada 4 lori. Okay, maka bangun balik kekuatan pertama kita. Kalau kita ambil sahabat, dia kata apa? Pola hidup pertama sahabat. Kenapa mereka cintanya kental? Bila tak tahu apa, Fatihah apa-apa, Bismillah pun tak tahu lagi. Baru tahu apa? Ahad. Allah tu tunggal, Allah tu satu, Allah tu esa. Okay, ini cerita salah seorang daripada padri ataupun tukang mengajar atau trainer kepada agama Kristian. Dia kata apa? Pertama yang membuat saya mereka dilarang baca Quran. Okay? Tapi bila dia dinaikkan pangkatnya, dia dibenarkan baca Quran untuk nak hentak, nak cari keburukan dan kelemahan. Okay? Tapi surah yang dia jumpa pertama adalah Qul huwallah. Okay. Bila dia dapat Huwallahu ahad itu, Allahu akbar, tu berkobar-kobar dalam hati dia. Ini yang benar. Quran Allah bukan 3. Okay, tapi Allah mesti satu. Allahu Samad. Satu tu sebab semua bergantung. Tidak beranak dan tidak beranak. Tak ada kan aku makan kerana ayah aku di syurga, mak aku di sini. Contoh. Hanya dengan surah pertama ini. Dia jumpa surah pertama yang dia dibenarkan untuk hentak orang Islam. Dengan surah ini sahaja, dia akhirnya berdialog dengan bosnya. Okay? Cuba buktikan pada saya which one is better, which one is correct, which one is right. Tengok sejarahnya. Okay? Kalau Isa dilahirkan, ada mak ada ayah. Okay? Sejak bila Musa yang manusia dilantik jadi Tuhan? Oh, mati Badri, mati bos dia. Itu akhirnya dia secara perlahan belajar lagi, akhirnya meninggalkan agama Kristian. Satu surah kita dah baca Fatihah berapa ratus kali? Allah, juta kali dah. Surah paling banyak baca kalau Allah samalam jadi walim jarah kelangku penaan. Nak cepat? Oh Allah, solat nak cepat keluar Allah 3 kul high class. Contoh, bukan orang sini, orang lain, masjid lain, masjid ni sabbihis. Surah Asy-Syam, betul lah. Agak-agaknya lah, dia hidup minta maaf banyak. Ingat apa doktor ingat kami ni tak ada pakai Al-Quran Al-Baqarah tak. Okey, contoh. Maka mencintai, maka sekali kalau sahabat kata apa? Hidup mereka sederhana. Okay, pola hidupnya sederhana dan 2, tidak memaksa-maksakan diri. Bila tidak memaksa-maksakan diri, bermaknanya dibuat benar-benar atas kata hati. Ikut hati.
Kalau orang nak duha tapi dia tak ada ilmu duhanya, kenapa duha? Apa untungnya duha? Apa hebatnya duha? Ada apa di duha? Kalau dia tak faham itu, dia solat ikut orang duha, dia duha. Okey? Kalau dia tak tahu bahawa untuk waktu duha itu ialah tempoh kita hidup di dunia. Berapa panjang kami hidup di dunia? Dari pagi sampai duha. Panjang ke pendek? Pendek. Bermakna waktu yang sangat pendek. Bermakna waktu yang sangat signifikan. Waktu yang sangat barakah. Waktu yang sangat Allahu Akbar. Sebab itu kalau nak sayang dengan duha, kita kena faham apa di sebalik waktu duha yang dikatakan paling barakah itu. Contoh. Okay, itu kekuatan. Kalau tidak, itu yang kata tidak memaksa-maksa. Kalau dipaksa-paksakan, sama juga tasbihnya, tahajud dan sebagainya. Kalau kata tahajud dah, ustaz kata 2 je dah lah. 2 je. Tapi kalau tak dapat kaitan sirah dengan Rasulullah, tak dapat kaitan dengan sirah sahabat, kita sakit. Sebab itu sahabat bila nampak apa yang Nabi amalkan, dia tanya, kenapa you buat ini? Sebab itu bila jumpa sahabat kata aku tak nak kahwin, aku tak nak makan, aku tak nak tidur. Tak, aku makan, aku kahwin, aku tidur, kata Rasulullah. Ini kekuatan supaya jangan memaksa-maksa diri. Memaksa-maksa tapi buatlah secara beransur. Sebab itu doa terbesar antara doa besar Rasulullah adalah apa? Doa minta istiqomah, iaitu kita kata surah Hud ayat 14-15 yang menebakkan Nabi beruban sebanyak 5 helai. Takut, sebab takut tak istiqomah. Berapa orang istiqomah dalam ibadahnya? Saya nak bersedekah setiap apa-apa. Saya nak sedekah banyak ini. Bila? Jangan sekejap ingat, sekejap tak ingat. Tak. Istiqomah mean in your schedule. Dalam diri anda. Dalam kekuatan anda, masuk dalam jadual anda. Saya nak baca Quran dari pukul ni ke pukul ni. Saya nak zikir dari pukul ni ke pukul ni. Saya boleh atau tidak? Itu baru jumpa perkataan istiqamah. Sebab itu Nabi paling takut, paling susah hati. Dan antara doa yang tidak pernah Nabi tinggalkan ialah, ya Allah Tuhan, beri aku kesempatan untuk jadi istiqamah dalam setiap amal.